Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri kajian saya ke atas kajian ke-7 ataupun video ke-7 Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Jadi dalam video ke-7 ni secara ringkasnya Ustaz mengemukakan hadis-hadis yang dijadikan dalil kononnya boleh mengkhususkan sesuatu hari atau sesuatu masa bagi membuat ibadah-ibadah tertentu dan ia bukan bid'ah. Dalil-dalil tersebut yakni Nabi SAW ziarah Masjid Quba setiap hari Sabtu, bahawa Nabi menetapkan 10 Muharram untuk puasa hari Ashura, dan Nabi menetapkan setiap hari Isnin untuk puasa sunat sempena kelahiran beliau. Telah saya ulas dan telah saya kritik dalam video sebelum ini yang berjudul Dalil mengkhususkan hari untuk ibadah baharu, tanda soal ya. Jadi terlepas sila tonton video tersebut, ada dalam playlist kajian ke atas kajian Ustaz Mohsin Abu Ibrahim ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam video ke-7 itu selain mengemukakan tiga hadis tersebut, Ustaz Mohsin juga menukil kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kata-kata Imam An-Nawawi, kata-kata Imam As-Suyuti, kata-kata Imam Ibnu Hajj ya. Jadi saya ni duk kritik-kritik, I cannot brain, why these people cannot brain, apa semua tu, amboi. Pandai duk mengkritik para ulama'. Atau mungkinkah Ustaz Mohsin tidak jujur dalam menukil kata-kata ulama' tersebut? Jadi saya ni pandai-pandai mengkritik seperti meremehkan tu. Apakah saya berani meremehkan para ulama' ataupun sebenarnya ada sesuatu lain dalam kata-kata mereka? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam video ini kita akan sama-sama membaca kitab-kitab yang dirujuk oleh Ustaz Mohsin dan sama-sama kita lihat apakah benar apa yang beliau nukilkan itu, bahawa para ulama, para imam menggunakan hadis-hadis tersebut sebagai dalil mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu, dan ia bukanlah satu bid'ah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya akan alih kamera ini menghadap ke laptop saya, sama-sama kita baca daripada perisian Maktabah Syamilah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa dalam sambungan video ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan kamera saya ini ialah kitab Syarah An-Nawawi ala Muslim, ala Sahih Muslim ya, oleh Imam An-Nawawi. Kita sekarang sedang merujuk jilid ke-9 muka surat 171. Jilid ke-9 muka surat 171. Jika rujukan lain, lihat Kitabul Hajj bab keutamaan ziarah Masjid Quba. Okey, keutamaan Masjid Quba dan ziarah ke sana ya. Okey, jadi dalil pertama yang dikemukakan oleh Ustaz Mohsin bahawa kononnya boleh mengkhususkan hari tertentu dengan ibadah tertentu dan bahawa perbuatan tersebut bukanlah bid'ah ialah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazim ziarah Masjid Quba pada setiap hari Sabtu dan baginda solat 2 rakaat di sana ya. Okey, jadi kemudian beliau menukil kata-kata Imam Nawawi bagi mengatakan ia adalah perkara yang dibolehkan dan bukanlah satu bid'ah. Kemudian juga beliau menukil kata-kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita akan ulas selepas ini ya. Jadi mari kita lihat apa kata-kata Imam An-Nawawi yang bermula dari sini. Wa qauluhu di sini merujuk kepada Abdullah ibnu Umar yang meriwayatkan, yang menerangkan hadis itu. Wa qauluhu kulla sabtin fihi jawazu takhsisi ba'dil ayyami biziyarati wa hadza huwa as-shawab wa qaulul jumhur. Dan perkataannya, yakni perkataan Abdullah ibnu Umar, bahawa Nabi SAW pada setiap hari Sabtu tu ziarah ke Quba, padanya terdapat dalil bolehnya mengkhususkan sebahagian hari dengan aktiviti ziarah, dan ini adalah pandangan yang benar dan juga pandangan jumhur.
Okey, betul. Tetapi bukannya mengkhususkan sebahagian hari dengan sebahagian ibadah, tetapi mengkhususkan sebahagian hari dengan ziarah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang sedang bincang bid'ah ataupun tidak mengkhususkan sesuatu hari untuk puasa. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkhususkannya. Atau mengkhususkan sesuatu hari atau masa dengan sekian-sekian zikir. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkhususkan masa tersebut. Ya, seperti membuat majlis haul sempena kematian sekian-sekian tokoh pada hari tertentu dengan sekian-sekian ibadah, sekian-sekian zikir, bacaan, doa apa semua tu. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkhususkan hari tersebut. Sebagai contoh lain, mengkhususkan malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40 dan setiap ulang tahun kematian. Mengkhususkan malam-malam itu dengan aktiviti menghantar pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Pengkhususan hari-hari seperti itu, pengkhususan masa seperti itu tidak pernah diajar, tidak pernah dilakukan, tidak pernah dianjurkan oleh Allah mahupun Rasulnya. Itu yang kita sedang bincang. Kita bukan sedang bincang aktiviti ziarah. Ziarah ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ziarah ibu bapa setiap Sabtu Ahad, kalau nak ziarah anak di sekolah asrama katakan setiap Sabtu Ahad pertama bagi sesuatu bulan, dipersilakan. Ia memang satu amal soleh di mana kita ziarah orang tua, kita ziarah anak. Tapi yang kita sedang bincang ialah hukum mengkhususkan hari tertentu dengan ibadah. Bukannya mengkhususkan hari tertentu dengan ziarah. Mengkhususkan hari tertentu dengan ziarah boleh-boleh saja, bergantung kepada jadual masing-masing, bergantung kepada kelapangan masing-masing. Jadi ringkasnya nukilan daripada kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi ini adalah betul, nukilan yang betul, tetapi kesimpulan yang salah sebab kita sedang bincang boleh atau tidak mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu. Bukan sedang bincang mengkhususkan hari tertentu untuk aktiviti ziarah. Jika hendak mengkhususkan aktiviti tertentu untuk aktiviti ziarah, dipersilakan. Seperti mana yang kita telah baca tadi, jumhur berkata boleh. Yang kita sedang bincang, yang kita kata bid'ah, yang kita kata bid'ah dolalah, ialah mengkhususkan hari tertentu untuk sekian-sekian ibadah kepada Allah, padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mengkhususkan hari-hari tersebut. Okey, baik tuan-tuan. Selepas ini kita sambung pula kepada kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, apa pula kata-kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani terhadap hadis Nabi SAW yang melazimi ziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Kita jumpa nanti ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan skrin saya sekarang ini ialah kitab Fathul Bari oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, syarah bagi hadis nombor 1194, edisi Maktabah Syamilah, sila rujuk jilid 3 muka surat 69. Jilid 3 muka surat 69. Jadi ringkasnya, hadis ini ialah berkaitan keterangan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lazim menziarahi Masjid Quba pada hari Sabtu. Maka Al-Hafiz pun mensyarahkan hadis ini dan ia dibaca oleh Ustaz Mohsin. Apa yang dibaca oleh Ustaz Mohsin itu betul. Apa yang beliau terjemahkan itu betul. Sayang sekali beliau hanya baca dan terjemah separuh jalan. Tidak baca apa yang diterangkan selanjutnya oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan perbuatan ini tidak khusus kepada Ustaz Mohsin saya. Kerana pada pengkajian saya kebanyakan ustaz-ustaz pencinta bid'ah yang lain, ustaz-ustaz pencinta bid'ah yang lain, mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka juga menggunakan hadis Nabi SAW mengkhususkan hari Sabtu untuk ke Masjid Quba dan solat 2 rakaat. Mereka gunakan hadis itu sebagai dalil boleh mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah
dan mereka juga menukil kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar, dan mereka juga menukil separuh jalan seperti mana yang dilakukan oleh Ustaz Mohsin. Jadi ini bukan sesuatu yang terhad kepada Ustaz Mohsin, tetapi juga merupakan kebiasaan ustaz-ustaz pecinta bid'ah yang lain, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang mereka bacakan adalah apa yang saya highlight di situ, ya. Apa yang saya highlight di situ. Baik, mari kita baca. Wa fi hadzal hadisi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'malis salihati wal mudawamati ala zalika. Dan dalam hadis ini dengan pelbagai jalan-jalan periwayatannya merupakan dalil, menjadi dalil atas bolehnya mengkhususkan sebahagian hari dengan sebahagian amal soleh. Sebahagian amal-amal soleh dan membiasakannya dan merutinkan atas yang sedemikian itu, ya. Tapi ada sambungan. Mari kita baca sambungan itu pula, ya. Wa fihi annan nahya an syaddir rihali li ghairil masajidis salasati laisa ala tahrimi. Sambung muka surat seterusnya. Li kaunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti masjida Quba'in rakiban sampai sini. Kemudian yang sambungan ini yang sangat penting. Wa tu'qiba bi anna maji'ahu sallallahu alaihi wasallam ila Quba'in innama kana limuwasalatil ansari wa tafaqqudi halihim wa hali man ta'akhkhara minhum an huduril juma'ati ma'ahu wa hadza huwa sirri fi takhsisi zalika bisabti. Sampai sini, ya. Jadi apa, ya, sambungan kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar 1194 di bawah ini. Okey, tadi sampai sini. Jadi sambungannya, dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahawasanya larangan daripada bersungguh-sungguh ataupun bersusah payah melakukan satu perjalanan kepada selain 3 masjid, selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, hukumnya bukanlah haram tetapi makruh. Okey, yang ini ada perbincangan yang berlainan, okey, tidak dalam konteks kita, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Masjid Quba secara berkenderaan. Namun hal ini dikritik, namun hal ini disanggah. Okey, sangat penting, ya. Bahawasanya datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Quba tidak lain hanyalah untuk menyambungkan ataupun untuk bertanya kepada orang-orang Ansar dan mengambil tahu tentang hal ehwal mereka dan hal mereka yang terlepas, ya, sesiapa yang terlepas daripada kalangan mereka daripada menghadiri solat Jumaat bersama baginda di Masjid Nabi di Madinah. Dan wahazahuwa, dan inilah rahsia pada pengkhususan aktiviti tersebut pada hari Sabtu, dan inilah rahsia pada mengkhususkan zalika ziarah Masjid Quba itu pada hari Sabtu. Apa maksudnya, tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahawa datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kawasan Quba bukannya untuk beribadah secara khusus dalam Masjid Quba, akan tetapi untuk, kita kata, menjalin hubungan dengan kaum Ansar dan menanyakan hal ehwal mereka. Okey, menanyakan hal ehwal mereka dan bertanyakan hal sesiapa di kalangan mereka yang terlepas ataupun terhalang daripada hadir solat Jumaat bersama baginda. Sebab tu baginda datang hari Sabtu, sebab hari sebelum tu ada yang tak datang.
Dan inilah rahsia pada mengkhususkan aktiviti ziarah itu pada hari Sabtu. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini poin yang sangat penting. Mungkin timbul persoalan, kenapa macam kontradik pula? Sebab di muka surat sebelumnya, di bawah ini, beliau berkata, wa fi hazal hadisi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun. Dan dalam hadis ini dengan pelbagai jalan-jalan periwayatannya menjadi dalil atas bolehnya mengkhususkan sebahagian hari. Kenapa kontradik pula? Okey, yang ini kita baca, cara kita baca tulisan para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, ialah kita kata pada zahirnya. Pada zahirnya hadis ini dengan pelbagai jalan periwayatannya menunjukkan kepada bolehnya mengkhususkan, ya. Perkataan pada zahirnya memang tak ada di sini. Tapi bila kita baca dua contradicting statement itu, maka kita pun faham bahawa ini adalah kefahaman face value, kefahaman yang segera terambil daripada zahir teks. Kefahaman yang terambil pada zahir teks hadis itu adalah ia dengan pelbagai jalan periwayatannya menjadi dalil atas bolehnya mengkhususkan sebahagian hari dengan sebahagian amal-amal soleh dan berterusan melakukan yang sedemikian itu. Okey, akan tetapi apabila disemak dengan lanjut, disemak sirah Nabi SAW, disemak hadis-hadis lain yang berkaitan, maka apa pandangan yang secara zahir tadi di muka surat sebelum itu dijelaskan atau dikritik atau diperbetulkan bahawasanya datangnya Nabi SAW ke Quba tidak lain tidak bukan adalah untuk menghubungkan silaturahim dengan kaum Ansar dan bertanyakan hal ehwal mereka dan bertanyakan hal ehwal sesiapa di kalangan mereka yang terlepas ataupun tidak dapat hadir daripada solat Jumaat bersama baginda. Okey, itu cara membacanya. Jadi cara tuan-tuan dan puan-puan, cara baca kitab para ulama kita terdahulu, itu antara nak sebut kaedah ke, nak sebut rahsia ke, ya. Statement yang pertama itu adalah secara zahirnya nampak seperti itu. Akan tetapi jika dihalusi, maka penjelasannya adalah sekian-sekian. Demikian juga tentang zahir hadis nampak seolah-olah tidaklah dilarang. Bukanlah haram hukumnya bersusah payah untuk melakukan satu perjalanan ke selain 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi. Okay? Tetapi secara halusinya memang itu dilarang dan ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab yang lain, ya. Ini bab lain saya tak akan sentuh, tapi itu cara membacanya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dikesali daripada tindakan Ustaz Mohsin mahupun ustaz-ustaz pencinta bid'ah yang lain ialah mereka mengabaikan apa yang diperkatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, yang saya highlight ini. Nak kata sengaja ke tak sengaja, macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Sebab pada saya, bila kita baca penjelasan sesuatu hadis, ini hadisnya, kita bacalah sampai habis kan. Baca sampai habis, bukanlah banyak sangat. Baca sampai habis, okey? Dan ini dah masuk hadis lain dah. So, kenapa hanya baca situ saja, lalu terus membuat kesimpulan? Tengok. Mereka buat kesimpulan. Tengok. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, ulama besar, juga berkata boleh mengkhususkan hari tertentu untuk ibadah tertentu. Kaum Salafi Wahabi saja yang pandai-pandai kata bid'ah. Tapi, kalau kita baca secara betul, sambung ke surat seterusnya, ada penjelasan lanjut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dan menjelaskan, dan inilah rahsia pada pengkhususan hari Sabtu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kata berdusta ke tak sengaja. Dan ini bukan Ustaz Mohsin seorang tau. Ustaz-ustaz pencinta bid'ah lain pun ada. Cuba kaji dalil-dalil para pencinta bid'ah ni. Mereka menggunakan hadis Nabi SAW melazimi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu sebagai dalil. Inilah dalil boleh mengkhususkan hari tertentu. Sebab kalau ia pun tidak ada penjelasan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ini, kalau tak ada pun penjelasan ini, kita sendiri dapat faham bahawa
pengkhususan ini hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku seorang rasul Allah yang mendapat wahyu daripada Allah. Macam mana pula seseorang tu boleh pandai-pandai menggunakan hadis ini sebagai Nabi boleh khususkan, aku pun boleh khususkan juga. Mana boleh kan? Jadi tuan-tuan dan puan, inilah kata-kata sebenar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkenaan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lazim ke Kuba pada setiap hari Sabtu. Okey, kita jumpa lagi dalam penjelasan lain pula. Sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.